بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada saat ini bila sama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita untuk berada di majlis Allah dan Rasulnya di saat di bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini. Alhamdulillah. Pada hari ini majlis kita ditajak oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh Farah Amira Ahmad Syafi'i, Rokiah Anis Syaza, Sarah Syakira dan Aira Asia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati mereka, menjauhkan mereka daripada jalan yang salah, selalu meluruskan kehidupan mereka dan dimakbulkan urusan, dimakbulkan doa dan juga hajat-hajat mereka di dunia dan juga di akhirat. Amin. Tajuk dalam kuliah khas pada pagi ini ialah hidup dan mati dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini tidak ada yang kita perlukan yang lebih besar daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah merupakan tujuan daripada kita hidup di atas muka dunia ni. Menjelang hari baru, sentiasa kita memperbaharukan tujuan daripada kehidupan, iaitu kita minta Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Hari ini kita mula hari baru. Jadi kita niat, ya Allah Tuhanku, redakan aku pada hari ini. Esok kita bangkit pula daripada tidur, kita baru balik niat kita.
untuk mendapat keridaan Allah. Esok pula renew lagi niat kita untuk mendapat keridaan Allah. Begitulah hari-hari kita hidup. Yang kita nak ialah keridaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Hidup ini diridai Allah seandainya kita patuh kepada perintah Allah. Sama ada Allah memerintahkan ataupun Allah Subhanahu wa taala melarang, jadi kita patuh terhadap perintah dan larangan. Maknanya dalam hidup ni, bila mana kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memulakan kehidupan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi itulah niat kita saban hari. Kita nak kita lalui hidup hari ini, Allah redha kepada kita. Jadi bila dalam hidup Allah redha pada kita, contoh hari ini, hari ini kita hidup, mungkin tak hari ini kita mati? Kalau kita hidup hari ini dalam keridaan Allah, tentulah kalau kita mati hari ini pun kita mendapat keridaan Allah juga. Maknanya keridaan Allah pada saat kita mati ialah selepas kita mendapat keridaan Allah dalam kehidupan kita. Baik. Maka di atas tujuan yang sangat murni ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak menjalani kehidupan dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti hari ini kita nak, hari ini kita berazam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak patuh terhadap semua perintah-perintah Allah. Sama ada perintah itu wajib ataupun perintah itu sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sama ada perintah itu wajib ataupun perintah itu sunat. Maknanya wajib ke sunat ke, tetap kedua-duanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup menjalani hidup taat pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang mengaku bahawa dia ialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup, kalau kita tak mau ikut peraturan Allah ataupun kita tak patuh pada larangan Allah, kita dah lari daripada tujuan hidup. Sebab kita hidup ni hanya untuk Allah. Sebab kita mai daripada Allah. Bila kita mai daripada Allah, kita semua nak balik pada Allah. Tak ada orang mai daripada lain daripada Allah, dan tak ada orang yang balik kepada selain Allah. Tak ada. Semua mai daripada Allah, balik pada Allah. Nak lari mana? Tak ada jalan. Tak ada pilihan. Pilihannya satu ya, balik pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah cipta kita sebab Allah nak suruh kita jadi hamba dia. Apa hukum tak mau jadi hamba Allah? Dosa. Apa balasan kepada dosa? Neraka. Jadi kita semua tak ada pilihan melainkan hanya patuh pada Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah ada balik kepada selain Allah, tentu orang balik lah. Tak ada. Semua balik pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mai daripada ciptaan yang sama, balik kepada ciptaan yang sama. Asal daripada tanah dijadikan kita, kepada tanah juga kita akan balik. Ketika balik ke tanah, di alam kubur Tuhan tanya, siapa Tuhan hang? Soalan tu, mar rabbuka? Siapa Tuhan hang? Soalan pertama sekali tu, nak lepas ke tak lepas? Mar rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Pertanyaan tu pendek, tapi jawapannya ialah apa yang kita
realitikan hidup di atas muka dunia. Kalau hidup atas muka dunia patuh pada Allah, Allah jadi Tuhan, kita tak bertuhankan diri kita, kita tak bertuhankan makhluk dia, kita tak bertuhankan nafsu kita, jawapan akan keluar sendirinya, Allahu Rabbi. Tak perlu hafal-hafal pun, dia akan keluar sebab hidup patuh pada Allah. Kalau hidup patut bangkit daripada kehidupan, bangkit daripada kematian, patut sembahyang subuh tak sembahyang subuh, patut sembahyang subuh tak sembahyang subuh. Mai depan apa ni, kalau mai hafal depan sikit, tutup tirai. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hidup kita tak ikut Tuhan, patut sembahyang subuh tapi tak sembahyang subuh, satu waktu dia tinggal. Kalau mati tak boleh kata Allahu Rabbi, tahu nak kata, faham, tapi mulut tak keluar Allahu Rabbi, kunci mulut nak kata, pasal hidup tak jadikan Allah sebagai Tuhan. Kalau Tuhan ikut dah perintah, tinggal dah larangan. Dalam hidup dah letak sembahyang, puasa pun tidak, maksiat, berlembah-lembah dosa maksiat, lagi sekali tak boleh kata Allah, Allahu Rabbi. Soalan pertama tak lepas, takkan main soalan kedua. Allahu Rabbi tak boleh jawab, tak main soalan yang kedua, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. 5 soalan. 5 soalan ni, soalan pertama tak jawab, kena rembah, kena tibai. Kena tibai dengan malaikat, bukan dengan rotan, bukan dengan tongkoi. Tongkoi pun tak ada dalam kubur. Yang ada hanyalah besi, dipukul dengan besi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di dunia ni kena pukul dengan besi pun tak macam dipukul dengan besi dalam kubur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walaupun besi sebesar kerin pun, pukul seseorang lepenyek dia, faham tak? Kena pukul dia penyek saja, dipukul oleh malaikat, terbenam sampai bumi yang ke-7. Bayangkan macam mana. Malaikat cungkir pula, angkat lagi, man rabbuka. Tanya untuk dia tak boleh jawab, faham? Tanya bukan untuk dia menjawab, tanya untuk dia tak boleh menjawab. Dipukul lagi, terbenam sampai bumi yang ke-7. Tarik pula, marabbuka, cungkir pula, marabbuka. Ni kalau dah hidup tak mendapat keredaan Allah, ataupun dalam hidup Allah tak redha kat dia. Jadi muhasabahlah, perhatilah dalam hidup, adakah kita mendapat keredaan Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu tak kita mendapat keredaan Allah? Rasa tak mendapat keredaan Allah? Rasa. Redha Allah yang rasa. Macam kita, macam kasih sayang seorang ibu, rasa tak? Walaupun mak kata hari-hari kan? Kata apa? Mak kata, mak panggil apa? Razi. Razi, mak sayang kat Razi. Ada mak kata itu? Ada. Hari-hari, setiap detik, setiap minit. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina, setiap saat dan minit kalau dia redha, kita rasa rahmat dan kasih sayang dia. Tenang. Tahu tak kita dimurkai dia? Tahu? Bila kita buat maksiat, tenang tak? Tak tenang. Rasa bersalah, rasa berdosa, rasa diri munafik, rasa diri bukan sebenar-benar orang baik. Faham? Hal hati kata aku ni depan orang je baik, belakang orang aku tak baik pun. Kita kata macam hipokrit. Tak tenang. Maknanya kita dalam kemurkaan Allah. A'udzubillah min dzalik. Jadi
Bayangkan kalau seseorang tu mati dalam kemurkaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah mati dalam kemurkaan Allah akan main bahagia lepas mati tu? Tak ada. Sampai kiamatlah hilang kebahagiaan. Dalam kubur menyesal, silap lah, pasal apa lah aku tak ikut Tuhan, pasal apa aku duk bangkang Allah, pasal apa aku duk buat maksiat, pasal apa aku tak sembahyang, pasal apa aku tak buat baik. Selesai tu boleh balik dunia balik? Ada orang balik ke dunia balik? Orang mati. Kalau dia balik main, semua orang lari. Pasal orang mati hidup balik. Dia tak boleh hidup, dia kena mati terus. Dia kena duduk sana selama-lama. Kita sebelum mati ni, jangan sampai menyesai diri macam orang yang telah pun mati. Maka sebab tu Nabi kita sebut, kun ka'annaka minal mauta. Kun ka'annaka minal mauta. Jadikan kamu daripada orang mati. Nabi suruh kita jadi orang mati. Kun ka'annaka minal mautas. Jadilah seolah-olah kamu orang mati. Kenapa Nabi suruh jadi orang seperti orang mati? Sebab orang mati sesal. Maka hiduplah di dunia menyesal sebelum mati. Menyesal sebelum mati beruntung. Menyesal lepas mati tak ada untung. Maknanya menyesal lepas mati rugi, serugi-ruginya. Sahabat Nabi Muhammad. Sebab itu kita ni hidup ni, jalanilah kehidupan untuk mendapat keredaan Allah. Jauhi hidup dalam kemurkaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu buat apa pun bagi Ustaz seronok. Jangan buat bagi Ustaz tak seronok. Kalau Ustaz seronok dengan kamu pun suka, kamu pun senang. Tapi kalau Ustaz tak seronok dengan kamu pun rasa, pasal apa tak seronok? Pasal apa saya rasa macam tak syok ni? Pasti ada. Jadi kalau macam tu, kita faham Allah redha pada kita kalau kita mendapat keredaan guru kita, kita mendapat keredaan ibu dan ayah kita, dan kita disukai oleh orang-orang di sekitar kita, kita diredai oleh orang-orang yang duduk di sekitar kita. Tenanglah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab selepas daripada kita patuh pada Allah, dia panggil hablum minallah, kita cuba pula untuk menyebabkan orang semua suka dan seronok dengan kita. Dalam kepala otak fikir hari-hari, apa pun nak buat bagi orang seronok. Salam Sayyidina Muhammad. Jiran kita nak bagi dia seronok, nak buat apa? Nak buat apa? Salam Sayyidina Muhammad. Kawan kita nak bagi dia seronok, kita buat apa? Otak fikir dia akan jalan, macam mana aku nak buat nak bagi kawan aku seronok? Nak bagi ayah seronok, nak bagi mak seronok, bagi adik-adik seronok, kakak, abang, ustaz, semua seronok. Jadi nak bagi mereka seronok satu ya. Jangan bagi mereka tak seronok. Susah. Jadi jangan bagi mereka tak seronok, mereka seronok. Tak payahlah. Kita tak perlu bagi apa pun kadang-kadang. Tak perlu bagi duit, tak perlu bagi hadiah apa. Jangan bagi mereka tak seronok ya. Jadi kita akan dapat kebahagiaan dan berkat dalam hidup. Ketika itu kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, jadi hati hamba, hati manusia akan rasa sangat bahagia. Siapa-siapa yang bahagia di dunia, bahagialah dia di akhirat. Siapa-siapa di dunia dia tak bahagia, tak ada bahagialah dia di akhirat. Dia semua duduk di hati. Hati ni ukuran bahagia kita di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati tenang ataupun tidak, tenang hati, dapatlah syurga. Dan tidak ada orang yang tenang hati dia tanpa Allah. Kalau dia dapat pun bahagia tanpa Allah, bahagia tu sementara, akan hilang bila-bila masa. Contoh orang yang ada masalah, dia pergi masuk disko,
Pergi masuk disco ataupun pergi apa ni, pergi menyanyi ke masalah Sayyidina Muhammad, pakai mikrofon tu, karaoke ke masalah Sayyidina Muhammad. Dia hilang apa ni, susah hati waktu dia menyanyi tu lah. Hilang, tinggal mikrofon keluar, main balik. Sementara tapi siapa yang Allah di hati dia, kekal selama-lama bahagia, tak hilang-hilang. Sebab sebaik-baik teman kita ialah Tuhan kita. Sebab tu kata ulama, fa khairu man tashab maulaka ya ayyuhal insan. Kata ulama, sebaik-baik yang kamu buat teman ialah Tuhan engkau, wahai manusia. Kita buat kawan lain sebagai teman, mesti ada berpisah. No, soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Tapi kalau kita buat Allah teman, tak berpisah selama-lama. Dalam hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah. Kalau kita buat orang lain sebagai teman, hidupnya jadi teman. Waktu mati, habislah. Dia duduk atas muka dunia lagi, kita dah mati. Berpisah. Bersama dengan Allah, tak ada makna perpisahan. Sebab itu Allah ialah kekasih hakiki. Allah ialah teman hakiki. Salah selama. Contohlah, satu orang kasih pada suami dia, si suami kasih pada isteri dia. Mereka duduk makan tu, duduk suap mulut tak? Dah kasih sangat kan? Suami duduk suap mulut, duduk suap ke mulut isteri tak? Duduk suap. Suap tu berbohong ya. Ambil gambar. Faham? Tu bohong ya sekali. Ada pula ni tiap-tiap hari main asap, disuap pula. Tak ada masalah. Tapi Tuhan suap kita hari-hari. Sebab buat tangan ni Allah suap hari-hari kat kita. Allah senang. No, tu kasih hakiki, cinta hakiki Allah bagi. Cuma balas tak kepada Allah cinta Allah? Apa yang Allah nak kita balas kat dia? Jadi hamba dia, taat kat dia. Tu Tuhan suruh. Salah Sayyidina Muhammad. Tuhan bagi semua. Main ke dunia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak pernah kenal pun ayah kita. Kita tak pernah kenal pun mak kita. Adakah kita pergi hantar ke anak kita dalam perut ni muka mak ni muka ayah ni, ada tak? Kalau buat turun pun dia tak tahu kot. Doktor surat turun saat ni, gambar ayah dan gambar saya ni. Buat turun buaya dalam mulut kan. Jolok nak pergi nak tengok gambar. Dia nampak. Jolok pun tak ada. Anak pun tak kenal. Kita tak kenal siapa ayah kita. Tak kenal siapa mak kita. Itulah anugerah Allah, mak dan ayah kita. Salah Sayyidina Muhammad. Mana Allah dah support dah. Keluar ke dunia pula masalah Sayyidina Muhammad. Allah punya ra'i kita. Mak kita tu siang malam pagi petang jaga kita, angkat, asuh, peluk, cium. Allah bagi ada seseorang atas muka dunia menyayangi kita. Siapa yang buat tu? Allah. Adakah satu zat yang lebih berjasa daripada Allah? Tak ada. Tak ada satu zat yang lebih berjasa daripada Allah. Pasal apa tak kerti balas kasih sayang Allah? Salah Sayyidina Muhammad. Apa Allah nak pada kita? Taat kat dia, jadi hamba dia. Balas jasa Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka orang yang selalu ataupun reti membalas jasa Allah, orang itu akan diredai Allah. Hidup disayangi Allah, mati disayangi Allah. Bila Allah sayang, macam mana mati orang yang Allah redai? Mati selepas baca Al-Quran, mati tengah baca Quran, mati tengah semayang, mati tengah sujud, mati sedang buat haji, mati sedang buat umrah, mati sedang berzikrullah, mati tengah mengaji, mati tengah belajar, mati lepas mengaji. Banyak sudah terbukti orang yang taat pada Allah tak disia-siakan oleh Allah. Banyak sangat contoh
orang yang Allah redha, soalan Sayyidina Muhammad, Allah tak akan mensia-siakan dia ketika dia mati. Orang pun kata mati yang dicemburui, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak macam tu lah. Kita nak macam tu hidup kita ni, Allah dakap kita dengan kasih sayangnya. Bila Allah dah dakap kita dengan kasih sayang, tak ada lah. Waktu tu siapa lawan kita akan hancur dan musnah, akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyayangi kita akan mendapat kasih sayang Allah daripada kesan kasih orang pada kita. Sebab itu hamba-hamba Allah jangan cuba perlakukan apa-apa, dia dikasihi Allah. Sebab itu para awliya Allah, Allah sebut dalam hadis qudsinya, man adzali waliyan faqad adzani, man adzani waliyan faqad adzani. Siapa yang menyakitkan waliku, dia telah menyakitkanku. Ya, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hiduplah mengasihi orang-orang yang soleh, hiduplah mengasihi orang yang baik-baik, bahkan suka di hati, ya Allah, kalaulah aku jadi macam dia. Lagi ada dalam hati kita macam tu. Bila ada hati kita, kita semat elok-elok, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihi dan mencintai kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah pun saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.